Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat menyaksikan Bual Konti. Bukan sembang biasa. Minggu ni kita nak bercakap tentang satu topik yang menarik bersama dengan saya Syamimi Syahira, iaitu bandar unik tarikan pelancong. Dengan adanya kelonggaran yang diberikan oleh kerajaan sempena dengan kita dah mendepani cabaran pandemik dan nak menuju ke fasa endemik, kita dibenarkan untuk melakukan aktiviti rentas negeri dan sebagainya. Dan pastinya aktiviti pelancongan antara salah satu sektor yang diberi kelonggaran untuk melakukan sebarang aktiviti, namun dengan mematuhi SOP ketat seperti yang disarankan oleh KKM dan juga MKN. Untuk itu, malam ni kita bersama dengan dua tetamu kita yang cukup best, iaitu yang pertama kita ada pengerusi Persatuan Sahabat Warisan Lipis Sawali, iaitu Hashim Man. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai Abang Man, ataupun nama gelarannya Ubi Marchino. Betul? Marchino. Ya, nama pena saya Ubi Marchino. Kita ada selebriti media sosial, siapa yang tak kenal dengan Rhys William. Hai, kalau kita tengok IG dia akan tulis seorang mak saleh yang suka makan. Selalu kita tengok IG full dengan tempat-tempat makan. So Abang Rhys, apa your favorite food di Malaysia ni Abang Rhys? Oh, soalan tu sangat susah nak jawab. Sangat susah nak pilih satu. Banyak kita pilih satu, nasi kerabu. Nasi kerabu. Aduh, mentang-mentang dia baru balik daripada Kelantan kan. Dia nasi kerabu je lah kan. Okey, Abang Maria, sebagai selebriti media sosial yang selalu membuat review mengenai tempat makan yang best di Malaysia, secara tak langsung dah mempromosikan lokasi-lokasi menarik di Malaysia. Apa sebenarnya matlamat Rhys sendiri dari perspektif sebagai seorang pelancong di negara ini, Rhys? Okey, sebenarnya matlamat saya boleh kata sangat mudah, sangat simple, sebab saya sebagai orang luar datang ke Malaysia dan melancong dekat sini. Saya nampak dengan situ saya boleh mempromosikan dan kongsi apa yang saya suka pasal Malaysia dan apa yang saya rasa tertarik dengan Malaysia kepada orang lain. So, saya nampak mungkin sebagai orang luar yang datang, mungkin saya boleh nampak daripada sudut dan boleh kata macam persepsi orang luar. Dan apa saya nampak, sebenarnya Malaysia kaya. Kita ada dekat sini pelbagai jenis makanan. Kita ada macam-macam kekayaan dekat sini yang bagi saya boleh jadi tarikan utama untuk pelancong. So, saya nampak juga dekat situ saya sebagai pelancong luar boleh nampak apa yang kita boleh promote dekat Malaysia ni, apa kita boleh mempromosikan. Dan juga bukan saja untuk pelancong luar tapi juga untuk pelancong tempatan juga. Sebab saya juga buat banyak pengisian dalam bahasa Melayu. So memang dia punya target market orang kata adalah pelancong tempatan, pelancong domestik juga dekat situ. Okay, tadi kalau itu pendapat daripada Abang Rhys, untuk Abang Hashim sendiri sebagai pengerusi Sawali yang dah berpengalaman membawa pelancong dalam dan luar negara meneroka tempat-tempat best warisan dan alam semula jadi di Lipis khususnya bang, apa tempat-tempat yang begitu bermakna dan apa cerita-cerita unik yang ada di Lipis yang untuk Abang bagi tahu kepada orang ramai di luar sana? Di Lipis ni, dia sebenarnya ada dua sumber yang boleh diketengahkan. Satu dari segi alam semula jadinya, dan di Lipis ada satu tempat yang boleh dikatakan hutan hujan tropika next to Taman Negara yang banyak dikunjungi oleh pelancong, iaitu Tengong. Tetapi sesuatu yang agak seperti orang terlepas pandang, Lipis itu sendiri adalah satu aset atau produk yang boleh dijadikan tarikan pelancong. Pengalaman saya sebagai pemandu pelancong yang lebih kurang 30 tahun lebih, saya selalu memikirkan tentang dari sudut seorang pelancong, budaya seorang pelancong. Jadi saya tagline Lipis pun Lipis Bandar Warisan Sejarah. Bandar Lipis ni dah sangat tua, dia beratus-ratus tahun umur dia. Jadi ada, kalau saya quote and quote, saya gunakan perkataan Inggeris, ada dia punya queen dia. Karakter Lipis itu yang boleh kita angkat, dijadikan sebagai tarikan pelancong. Cuma pengolahan lah macam mana kita nak menggilapkan Bandar Lipis tu sendiri. Macam Rhys sendiri dah pernah sampai ke Lipis, Rhys? Saya pernah, tapi sejujurnya saya tak pernah betul-betul meneroka, betul-betul meluangkan masa di sana.
Lepas Tapi ni boleh memang contact ada abang. niat nak datang sana. Macam Riz sendiri kan sepanjang membuat blog ataupun food review tentang makanan dan juga tempat-tempat pelancongan di Malaysia, apa feedback yang diberikan oleh penonton ataupun followers di Instagram dan juga di Facebook misalnya? Okey, setakat ni sebenarnya respon follower adalah sangat positif dan apa saya nampak sebenarnya persepsi orang terhadap pengisian konten pelancongan sebenarnya sangat positif. Rasanya mungkin sebab kebanyakan orang terutamanya di Malaysia dah tahu kekuatan Malaysia sebagai destinasi pelancongan dan sebab itu mereka sangat boleh kata supportive, sangat positif bila tengok konten semua tu. Juga seperti saya cakap tadi, saya juga perasan ada trend baru-baru ni mungkin disebabkan COVID-19, PKP semua, tapi kita boleh nampak lebih ramai orang minat dengan pelancongan domestik juga. So bukan sahaja orang luar tapi orang tempatan juga. Dan juga saya rasa mungkin salah satu sebab saya orang luar, bila saya buat video, bila saya bercakap tentang makanan ke tentang destinasi ke, saya cuba cakap daripada sudut dan macam apa pendapat dari orang luar. So mungkin itu salah satu sebab dapat banyak positif komen dan feedback sebab orang mungkin dia nampak daripada persepsi yang lain juga. Antara sebab kenapa sesuatu tempat tu popular misalnya adalah satu pasti sebab makanannya. Yang kedua adalah seni dan sejarahnya sesuatu tempat. Kalau di Lipis sendiri, mungkin fokus kita kepada Abang Hashim more to Lipis lah kan. Apa aktiviti yang perlu kita hentikan ataupun kita kurangkan untuk kita memelihara keunikan dan kehijauan utama di Bandar Lipis yang juga merupakan bandar dan juga bandar-bandar yang ada di Malaysia ni yang mungkin sekarang dah banyak aktiviti-aktiviti pembangunan yang dijalankan hingga hilangnya keunikan setengah bandar itu abang. Ya, sangat tepatlah persoalan itu yang sepatutnya kita sama-sama fikirkan ya, sebab dalam kita mengejar pembangunan, membuat usaha-usaha pembangunan, kadang-kadang kita terlepas pandang dengan tidak sengaja kita telah membunuh satu contohnya Bandar Lipis. Jadi kita kadang-kadang benda itu terlalu kecil untuk mendapat perhatian, tapi benda itu yang sangat menjadi signifikan kepada contohnya pelancong luar. Mereka tertarik pada tu, tapi bagi macam kita orang tempatan, kita rasa benda tu seakan biasa. Jadi bagi saya yang penting kelestarian, yang kalau kita sebut sebagai warisan sejarah dan alam sekitar, kelestarian tu mesti kita titik beratkan dalam apa juga tindakan kita di dalam membangunkan tempat tu lah. Ini kita boleh bercakap, mungkin kita ambil Lipis sebagai contoh, tapi kita boleh apply pada semua tempat di dalam negara kita. Sebab saya rasa permasalahan yang sama juga berlaku di tempat-tempat lain lah. Baik, antara perkongsian yang baiklah. Mungkin Abang Hashim lebih kepada tempat-tempat bersejarah ataupun tempat-tempat yang melibatkan alam sekitar dan sebagainya. Dan Riz sendiri mempromosikan sektor pelancongan Malaysia menerusi makanan. Banyak lagi yang kita nak sembangkan pada malam ini. Kita akan kembali seketika lagi. Teruskan setia dengan kami di Bual Konti Bukan Sembang Biasa. Kembali selepas ini.
rasa tiada bertuju, berikan hatimu padanya. Kau akan rasa cinta sebenar dalam kau mencari aku. Sungguh kau yang ku mau, berdoa semoga kau akan berubah, mendampingiku selalu. Sungguhnya kau yang ku mau, berdoa semoga kau akan berubah, mendampingiku Sungguh kau yang ku mau, berdoa semoga kau akan berubah, mendampingiku selalu. Sesungguhnya kau yang ku mau, berdoa semoga kau akan berubah, mendampingiku selalu. Sungguh kau yang ku mau, berdoa semoga kau akan berubah, mendampingiku selalu. Baik, kembali menyaksikan Bual Konti Bukan Sembang Biasa. Kalau tadi kita dah cakap tentang makanan dan juga tempat-tempat yang menarik di sekitar Malaysia, dan ketika ini kita nak tahu juga kepada Abang Riz sendiri, apakah cara dan kaedah yang digunakan oleh ramai Insta famous dan juga blogger mempromosikan sesuatu lokasi itu sesuai dengan apa yang kita hasratkan untuk mempromosikan sektor pelancongan. Mungkin ada setengahnya adalah sekadar hobi dan sebagainya. Mungkin ada yang menggunakannya sebagai sumber pendapatan. Kalau Abang Riz sendiri, bagaimana menggunakan platform media sosial tu? Adakah memang betul-betul nak mempromosikan lokasi? Okay, saya nampak sebenarnya macam tu kan, kita sekarang ni kita ada lebih ramai orang blogger, content creator yang buat content tentang macam-macam berkenaan dengan pelancongan. Ada yang lebih kepada jalan-jalan, ada yang lebih kepada makanan, ada yang kepada review hotel, macam-macam ada. Dan apa yang saya nampak adalah betul, memang kebiasaannya dia akan mula daripada hobi. So apa kita minat, kita akan cuba sampaikan video dan konten berkenaan dengan apa yang kita minat. Dan apa yang saya nampak, kita cakap pasal pelancongan, sebenarnya kita perlu satu approach yang kita boleh cakap 360 degree, 360 darjah. Maksudnya kita ada satu tempat, bukan saja macam saya akan cerita pasal makanan, tapi juga kita perlu orang lain yang cerita pasal mungkin budaya ke, mungkin pasal hotel ke, aktiviti, sukan, mungkin pasal alam sekitar semua. Kita kena ada full approach dekat situ macam tu, 360 degrees, supaya content tu yang orang buat bukan sahaja cover satu topik sahaja, tapi dia cover semua. So apa yang saya nampak kita cakap tadi pasal ramai Instafamous, ramai blogger semua, sebenarnya inilah satu benda yang bagus bagi saya, sebab
setiap orang ada dia punya niche sendiri. Seperti saya, makanan. Mengambil sudut pandang daripada pelancong luar ataupun daripada orang luar. Kalau bagi Abang Hashim sendiri sebagai anak tempatan yang berusaha, berjuang untuk menjaga dan memelihara warisan ataupun Bandar Lipis sendiri, apa antara cabaran yang dihadapi oleh Abang sendiri dalam orang kata memeliharakan permata yang berharga seperti Bandar Lipis ni, bang? Kelemahan kita adalah kefahaman kita. Jadi bila kita agak kurang kefahaman tentang ni, apa juga tindakan kita akan tidak selari dengan kelestarian itu sendiri. Jadi kita secara sedar ataupun tak sedar kita dah merosakkan nilai yang jadi daya tarikan kepada produk ataupun aset tempatan tu. Jadi bagi saya cabaran dia itulah, kita kena lebih tingkatkan kita punya kefahaman. Maksud saya macam ni, kefahaman tentang kelestarian ataupun nilai-nilai budaya setempat tu adalah seperti macam masyarakat setempat harus di-educate, diberi kefahaman, ya. Sebab ada berlaku beberapa peristiwa yang agak kita terkilan. Contohnya seperti baru ni ada kejadian selepas banjir besar, timbul satu rangka kapal zaman British yang kapal steam di dalam Sungai Lipis. Ia boleh kita anggap relics, untuk kita ambil nilai tu, untuk kita pamerkan, untuk kita tunjukkan dari segi sejarah dan sebagainya. Tapi malangnya bila kita tidak ada kefahaman tentang tu, ada segelintir masyarakat dia akan memandang pada sudut lain, sudut membuat duit, membuat wang, kerana pada rangka tu ada dia pakai copper, tembaga lama, nilai dia tinggi. Jadi diorang telah rosakkan tu. Kita tidak nak menyalahkan mereka, mungkin kerana mereka tidak faham tentang nilai sejarah dan warisan tu. Begitu juga katalah frontliner di hotel-hotel, mereka ni sepatutnya kita bekalkan dengan maklumat yang betul tentang tempat-tempat pelancongan, nilai-nilai pelancongan yang ada di persekitaran kita lah. Kalau konteks Lipis. Baik, itu antara ulasan daripada Abang Hashim sendiri selaku anak tempatan di Kuala Lipis misalnya. Kalau bagi Riz sendiri yang dah lama menetap di Malaysia dan sekarang pun dah fasih berbahasa Melayu, mencintai makanan-makanan Melayu dan budayanya, apakah perkara ataupun benda yang menarik yang kebanyakannya berjaya menawan hati pelancong-pelancong, adakah dari segi makanannya, budayanya ataupun orang-orangnya seperti saya? Wow. Terus masuk Yang last tiba-tiba masuk kan. Okay, sebenarnya apa yang saya nampak sebab dah hampir 10 tahun di Malaysia adalah Malaysia memang satu negara yang kaya sangat dengan pelbagai, kita nak cakap, kekuatan. So maksudnya dia bukan saja makanan, budaya, macam tu, orang yang sangat ramah, tapi sebenarnya ada macam-macam kekuatan. So kita cerita pasal makanan, daripada sudut makanan kita ada pelbagai jenis makanan dari pelbagai bangsa, pelbagai kaum. Juga budaya, kita ada pelbagai jenis budaya, pelbagai jenis custom semua. Dan bagi saya, bila kita bandingkan dengan negara-negara lain, saya memang nampak kekuatan Malaysia tu sangat unik. Saya tak pernah jumpa negara lain yang ada, kita boleh cakap, kombinasi semua faktor tu. So memang sangat susah kita nak compare Malaysia dengan negara lain. Sebagai contoh lah, kita cerita pasal makanan. Kita cakap pasal makanan saja, Malaysia ada pelbagai jenis, macam-macam ada. Rasanya satu lifetime memang tak cukup untuk makan dan rasa semua tu. Memang nampak itulah salah satu kekuatan. Sebenarnya macam-macam ada, tapi kita cerita pasal apa kita sembang tadi, sebenarnya dia macam mana kita nak mempromosikan ni, macam mana kita nak bagi orang kenal pasal semua ni. Sebenarnya cabaran di situ. Cabaran bukan kita tak ada aset, kita tak ada kekuatan, tapi macam mana kita nak mempromosikan, macam mana kita nak bagi orang kenal pasal aset dan kekuatan tu. Sebenarnya saya nampak
itulah dia punya cabaran dekat situ. Baik, sekarang kita nak tanya pula kepada Abang Hashim. Daripada pandangan Abang sendiri, apakah sebenarnya yang pelancong inginkan? Kalau tadi mungkin Riz dah perincikan mengenai apa kekangan yang dihadapi bagi mempromosikan sektor pelancongan di Malaysia. Bagi sudut pandang Abang Hashim sendiri bagaimana? Oh, itu subjektif so, nak jawab kan. Dia setiap orang berbeza. Tapi pada kebiasaannya bila pelancong ni dia datang mestilah dia untuk mencari ketenangan dan berhibur dan seumpama itulah. Dan juga sebagai pengalaman seorang pemandu pelancong, biasanya kalau saya akan berbuat dan bertanya dulu background dia lebih kurang dan kita akan secara automatik tahu apa yang mereka mahukan. Tapi mostly mereka akan suka kepada benda-benda yang mendatangkan ketenangan dan juga ada juga yang mendatangkan maklumat, ya. Saya ambil contoh, ada seorang kawan saya, dia pun orang tempatan, tapi dia suka drive dekat Lipis ni. Ada satu jalan tu dia suka sebab kerana pokok tu dia redup, So benda-benda yang jadi tarikan ni sangat subjektif sebenarnya. Kita macam ni, kalau kita seorang pemandu pelancong, kita kena mempunyai kemahiran untuk memahami pelancong tu. Kalau macam contoh Riz, dia suka kepada makanan. Jadi saya kalau membawa Riz datang ke sini, saya akan cari satu makanan yang Riz rasa agak istimewa dan penceritaan tentang makanan tu. Jadi automatik kalau saya jadi guide dia, silap-silap tip mesti besarnya. Jadi benda-benda macam ni, itu yang saya cakap tadi, balik kepada kita punya kefahaman. Saya rasa yang perlu sekali kita macam penduduk setempat, orang-orang tempatan ada budaya tourism, budaya pelancongan. Tadi mungkin Riz ada katakan bahawa Malaysia ni memiliki begitu banyak sekali skop-skop ataupun cabang yang boleh diperluaskan lagi, dan mungkin cara kita nak expose ataupun nak explore-nya tu yang mungkin menjadi cabaran kita. Menurut sudut pandang Riz sendiri kan, apa antara fokus utama yang boleh ditambah baik oleh government ataupun kerajaan sendiri dalam mempromosikan sektor pelancongan di Malaysia? Mungkin pandangan Riz sebagai pelancong sendiri, Riz. Okey, boleh saya kongsi dari pendapat saya, sekadar pendapat saya secara peribadi. Tapi apa yang saya nampak sebenarnya adalah kepentingan untuk fokus kepada kekuatan Malaysia sendiri. Maksudnya, seperti kita cakap tadi, Malaysia ada macam-macam kekuatan, macam-macam aset seperti makanan, budaya, warisan, alam sekitar, macam-macam ada. Dan bagi saya itu sepatutnya menjadi fokus kepada agensi ke kerajaan ke sebagai marketing untuk pelancong antarabangsa. So kita cakap seperti Kuala Lipis tadi, sebenarnya ada macam-macam tapi mungkin orang sana sendiri tak nampak tapi orang luar akan nampak. So kita sebenarnya perlu cari apa dia punya kekuatan, apa dia punya aset yang kita boleh promote dan buat kita nak kata marketing fokus dekat situ. Sebagai contoh, kita cerita pasal negara Jepun. Negara Jepun dah terkenal satu dunia untuk makanan, pakaian, budaya. Boleh pergi mana-mana dekat dunia, orang dah tahu budaya Jepun macam mana, makanan Jepun macam mana. So mungkin kita perlu kaji semula macam mana kita boleh angkat aset Malaysia seperti makanan, pakaian, budaya, warisan semua dan buat dia terkenal di satu dunia. Tapi kalau itu tadi pandangan daripada orang luar, daripada orang dalam pula, daripada orang tempatan, Abang Hashim, kalau ada satu penambahbaikan yang boleh lakukan dalam sektor pelancongan ni, apa yang abang hasratkan perubahan itu hingga boleh memperkasakan lagi sektor pelancongan di Malaysia ni, khususnya di Lipis, abang? Contoh macam Riz, dia orang luar tapi dia genuine untuk berkongsi pendapat dia sebagai pelancong. Apa salahnya kita orang tempatan turut mempunyai menerima pandangan dia
dan berkongsi maklumat tu. Kadang-kadang orang luar dia nampak sesuatu tu dia lebih sayang. Kadang-kadang nilai sayang dia lebih tinggi daripada nilai sayang kita. Saya minta maaf cakap lah. Contoh ya. Contohnya kadang-kadang kita membuat satu kita ambil hutan hujan tropika. Kadang-kadang kita telah terlalu terlajak dalam monoplasikan hutan tu, kita guna untuk tebang, balak dan sebagainya. Berimbang, kita terima, kita tengok, kita kaji apa yang mereka cuba luahkan, apa pandangannya. Jadi daripada situ kita contohnya macam ni kata di Bandar Lipis terlalu banyak kedai, rumah kedai. Adakah perlu rumah kedai yang begitu banyak? Dan kita tidak boleh memandang sudut ekonomi daripada dengan banyak timbul rumah-rumah kedai, kita rasa ekonomi kita booming dan kita boleh bawa tarik banyak duit. Tidak semestinya begitu. Kita kena juga ada pandangan, Lipis ni satu bandar yang cantik, yang ada nilai-nilai sejarah. Mungkin kita boleh create dia sebagai satu tempat di mana orang-orang untuk membuat filem, contohnya. Orang-orang datang untuk bercuti yang dia rasa macam seolah-olah dia kembali ke zaman silam, contohnya. Jadi itu juga sumber tarikan duit untuk setempat. Dan ia lebih lestari, sustainable. Kita tak perlu keluar banyak duit. Kita gunakan benda yang telah sedia ada. Mungkin Riz tak tahu apa itu gula kabung, apa itu masakan keladi kemahang. Dia datang sini, saya akan buat tour untuk dia special. Jadi benda ni akan berkembang. Jadi jangan orang Lipis nanti Riz datang baru dia akan rasa, selama ni aku tak tahulah, bila Riz dah tunjuk baru aku tahu. Malulah sikit kan. Jadi kita kena ke hadapan sikit. Okey Riz, nanti dari KL itu kan jemput Mimi kat Bangsa Baik, kita nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Riz dan juga Abang Hashim di atas kesudian bersama dengan kita pada malam ni. Dan tempoh 30 minit ni memang macam ringkas sangat sebab kita nak borak banyak lagi sebenarnya. Tapi terima kasih kerana setia bersama dengan kami dari awal hingga ke akhir rancangan. Terima kasih Abang Hashim dan juga Riz. Thank you so much kerana sudi bersama dengan kita pada malam ni. Dan kepada semua, teruskan menonton Bola Konti, bukan sembang biasa pada hari dan waktu yang sama minggu hadapan. Assalamualaikum, bye-bye.